Wanita Hari Ini. Hai, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan sekarang ini, Yana nak memperkenalkan tetamu kita yang seterusnya ini. Yana berbesar hati untuk memperkenalkan Dato' Insinyur Teknologis Syamsul Ahmad yang merupakan Ketua Pegawai Regulatory dan Stakeholder Management. Apa khabar, Dato'? Alhamdulillah. Baik, Yana. Saya seronok tengok Datuk tersenyum. Berbunga-bunga sehati. Okey, baik. Datuk, okey, kita nak bercakap tentang cuaca sekarang ni. Betul. Met Malaysia sudah pun mengeluarkan amaran tentang cuaca panas melampau yang sedang berlaku, apatah lagi di bulan Ramadan sekarang ni kan. Dan menurut Datuk sendirilah, bagaimana sebenarnya dengan cuaca yang sebegini rupa pada saat dan ketika ini dan dijangka berlarutan sehingga April. Bagaimana ia memberi kesan kepada penggunaan tenaga kita di Malaysia? Jadi, alhamdulillah. Terima kasih, Yana. Dan bersyukur kita dapat bertemu di bulan Ramadan yang mubarak. Ya, kan? Jadi, berbalik kepada topik tentang penggunaan tenaga, memang kita telah jangkakan setelah dimaklumkan oleh pihak MATS, cuaca panas, heat wave ni akan berlanjutan sehingga hampir bulan 5 atau bulan Jun tahun ni. Jadi, bila cuaca panas ni memang kita akan dapati penggunaan elektrik akan lebih tinggi. Ini disebabkan oleh setiap peralatan elektrik kita kena bekerja lebih kuat, lebih keras. Sebagai contoh, kan, kita akan lihat kalau kita masuk dalam kereta hari tengah panas, bila kita on switch on, the first thing yang kita nak, aircon dia akan full blast. Jadi kalau begitu juga dengan keadaan kita di rumah, kalau kita dalam keadaan panas, bila kita switch aircon, aircon akan fridge kita, kan. Jadi kita akan nampak fenomena peningkatan penggunaan elektrik ini akan berterusan semasa di dalam musim panas inilah. Jadi saya sangat berpesan dah. Kena hati-hati terutama dalam musim panas ni tentang penggunaan elektrik kita di sini. Tapi Datuk, macam mana Datuk? Kita bila cuaca dah panas kan. Jadi pastinya kita akan lebih menggunakan barangan-barangan elektrik ni, aircon, kipas dan sebagainya. Adakah Datuk merasakan yang rakyat Malaysia sekarang ni ada cakna tentang bil tenaga elektrik mereka? Ya. Jadi memang kita sedia maklum bahawa apabila penggunaan elektrik tinggi, maka bil elektrik tinggilah. Itu kita tak dapat pisahkanlah kan. Ya. Jadi apa yang lebih penting untuk kita pada kali ini, pada masa ini ialah kita memahami tentang bagaimana kaitan bil elektrik dengan penggunaan elektrik kita. Okey. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan penggunaan elektrik yang tinggi, maka bil akan elektrik akan tinggi. Itu kita maklum, itu jelas. Tapi di dalam penentuan bil elektrik ini, dia ada tarif kita bergantung pada blok. Kan? Macam blok 200 kilowatt hour yang pertama, dia punya lain. Daripada 100 kilowatt yang berikutnya, dia lain. Dia macam blok lah. Jadi makin tinggi penggunaan mengikut blok tu, makin tinggi dia punya bil. Kerana setiap blok tu mempunyai charge kadar yang berbeza. Tapi apa yang lebih penting ialah yang ingin saya sarankan kepada semua pendengar-pendengar kita, kan, akak-akak, makcik-makcik di sana, ialah berhemah. Kerana cuba sebaik mungkin kita kekalkan penggunaan di bawah 600 kilowatt hour. Dan juga berkadaran lebih kurang RM230 sebulan. Ini adalah kerana sekiranya bil kita dapat dikurangkan di bawah 600 kilowatt hour, maka kita akan menikmati rebate dusin setiap kilowatt hour. Dan juga kita tidak akan dikenakan charge SST yang 8%. Wow. Jadi kita sarankanlah kepada semua pengguna kita, lihat keadaan macam mana kita boleh sebaik mungkin. Tapi aircon cuaca panas, kita nak buat macam mana kan, Yana, kan? Kan? Kena on aircon, kena on. Tapi di dalam penggunaan aircon tu, kalau boleh, kita banyak cara yang kita boleh gunakan tentang penjiman peningkatan kecekapan dalam penggunaan elektrik. Macam Sebagai mana? contohnya,
Saya tahu temperature atau suhu optimum dalam penggunaan aircon ialah 24 degree Celsius. Okey. Kalau kita set 24 degree Celsius, waktu dia sangat optimum. Dia tak bekerja kuat dan kita boleh dapat dia cuaca yang sejuk. Tapi kalau misalnya kita nak cuaca sejuk dalam aircon macam Eskimo, kan? Letaklah 16, kan? Tapi bayar je lah. Maknanya kalau temperature tu lagi rendah, penggunaan elektriknya akan lebih tinggi. Ya, betul. Jadi perlu lebih aware lah tentang temperature yang kita gunakan untuk setiap hari. Lepas tu kadar lah. Okey. Kadar penggunaan tu kalau kita kuat. Jadi kalau kita pasang aircon malam, daripada malam kita masuk tidur dalam pukul 10.30 sampai ke subuh kita on, tinggilah. Okey. Tapi kalau cuaca dah sejuk, mungkin dalam pukul 3 pagi kita boleh set timer dia. Baik. Pukul 3 pagi kita dah off-kan. Betul. Timer tu juga antara tips yang bagus. Betul. Dan di sini mungkin Datuk boleh kongsikan juga antara tips lain. Tips bermanfaat, tips berguna kepada pengguna-pengguna elektrik di luar sana. Khususnya kan Datuk, bila sekarang kita musim Ramadan, nanti dah nak masuk musim Syawal. Bila musim Syawal ni, al-maklumlah, mungkin saudara mara datang, pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi dari segi penjimatan penggunaan elektrik tu bagaimana Datuk? Ya, betul. Saya sangat setuju kerana nak musim Ramadan ni kan, nak musim raya ni, anak cucu balik. Semua balik. Semua penuh satu rumah kan, penuh satu rumah. Jadi itulah saya duk cerita dengan kawan saya katakan waktu dulu kita anak-anak orang kampung, kita balik kampung tengok opa, tok nenek kan pencen kan. Kita datang daripada bandar. Jadi masuk mana ni on aircon, on kipas. Nenek nak marah tak boleh. Tahun sekali. Jadi dia tengok je cucu anak dia plug sana, plug sini, main tab semua kan. Perbualan malam sebelum tidur kita. Tinggi bil elektrik kita bulan. Ya. Jadi orang yang kena datang tu kenalah berhemah. First, tengokkan penggunaan elektrik. Sebagai contoh, kita tahu orang perempuan suka menggosok. Kan? Janganlah seorang gosok, dia off. Selagi seorang nak gosok lain, dia on, dia off balik. Jadi, kalau nak gosok, gosok sekali. Ini orang rumah saya ajar. Ini lebih jimat? Ya, lebih jimat. Lepas tu, nak basuh, janganlah 2-3 helai masuk dalam washing machine. Masuklah satu loading yang banyak sikit. So kita dapat penjimaan. Ini adalah tip-tip simple. Tapi dia kena ada satu orang yang faham dan arif yang mana perkara ni dapat dikawal di dalam rumah tangga kita. Dan orang tu tidak lain tidak bukan ialah wanita-wanita di luar sana. Kamera tak on saya, kamera on Datuk. Jadi betul Datuk. Ya. Dia kalau di dalam rumah tu, kalau seorang dibunyi, semua dia kontrol. Kan? Oi, tutup kipas, dia katakan. Jadi dialah kontrol. Betul. Macam di rumah saya, isteri saya lah. Okey. Dia mandor. Dia yang arafkan. Dia akan tutup switch. Okey, Kalau saya on, ditutup. Dan dia pula ajar tip kepada saya lah, macam mana nak jimatkan saya. Baik. Saya nak lakukan penjualan elektrik TNB, dia tak. Faham? Ya. Jadi macam itulah, banyak sebenarnya tip-tip yang mana kita boleh dapat semua tip-tip ini daripada Facebook ataupun page Tenaga Nasional. Kita ada paparkan di situ. Okey. Harap dapat manfaatkan sepenuhnya. Dan difahamkan ada aplikasi juga? Ada aplikasi. Mungkin boleh kongsikan sikit Datuk. Jadi aplikasi yang MyTNB sebagai contohnya, MyTNB ni kita boleh letakkan bajet yang ni kan. Kita boleh letakkan bajet. Kita boleh monitor kita punya penggunaan setiap bulan. Dan mungkin ada yang hari kita boleh tengok track satu. Dan kita boleh setkan bajet. Kita katakan tahun ni bulan ni kita punya bajet RM230 je. Jadi 75% sebelum disampai tu dia akan bagi warning. Dia akan bagi warning pada untuk operation. Inilah salah satu ciri MyTNB yang sangat bagus yang boleh kita ambil manfaat. Jadi kita so basically apa yang saya nak sampaikan ialah let's be in control. Biar kita yang mengawal penggunaan elektrik kita tu dengan yang baik, dan siapa yang boleh mengawal kecuali pengguna-pengguna kita di luar sana. Dengan syarat mereka mempunyai kefahaman, mempunyai maklumat yang baik, bagaimana mereka boleh manfaatkan semua ciri-ciri aspek
yang ada di dalam kita punya MyTNB ni. Baik, saya rasa ini antara aplikasi yang cukup bagus. Sekejap lagi saya nak download aplikasi MyTNB ni dan monitor belum sendiri. download lagi? Belum lagi kantor. Okey, Dato', banyak yang Dato' dah kongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini, terutamanya dari segi penjimatan dan berhemat ketika menggunakan penggunaan tenaga elektrik ni kan. Dan berbaki waktu yang ada ini, mungkin ada pesanan terakhir untuk penonton semua berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini, itu penggunaan elektrik. Jadi penggunaan elektrik ini kalau kita kontrol dengan baik, dengan berhemat, penggunaan secara yang optimum, maka pulangan itu akan kembali kepada kita juga. Jadi apa yang telah saya sarankan, kita dapatkan sedikit information. Dan information itu ada di dalam website Tenaga Nasional, Facebook dan sebagainya. Dan manfaatkan sepenuhnya. InsyaAllah semoga penjimatan itu akan datang kepada kita. Terutama dalam keadaan kos yang makin meningkat. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan juga saya ingin dapatkan, dan juga kita boleh hubungi kita. Silakan hubungi kita. Kita boleh direct message daripada social media kita, TNB Care Line kita, boleh telefon kita 1-300-88-5454. Dan you are always welcome. Semua pelanggan-pelanggan kita boleh datang jumpa kita dan engage dengan kita. Dan perkara terakhir sekali yang ingin saya sampaikan, kita nak raya ni, kan? Tolonglah jaga keselamatan elektrik kita. Betul. Janganlah tangisan di pagi raya tu instead kita tangisan kegembiraan menjadi satu tangisan yang mengharukan kita semua. Betul. Jangan cuba nak buat wiring yang tak tu plug tu sampai kan tambah 3 potong-potong keliling kan semua kan. Jadi keselamatan elektrik adalah sangat penting. Betul. Dan mungkin lihat perkara ini sebagai remeh kan. Alah, tak tutup suis je. Tapi sebelum pulang ke kampung halaman tu harus dan penting untuk kita cek dulu. Rumah tu pastikan semua dalam keadaan selamat, barulah kunci pintu dan pulang ke kampung. Baik, Datuk. Baik. Di hujung ni ada sedikit masa lagi. Mungkin Datuk ada ucapan sebab kita dah nak masuk bulan Syawal, berbaki 16 hari sahaja lagi. Sedikit ucapan mungkin selamat hari raya kepada semua. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan. Semoga berbaki Ramadan yang ada kita pada ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Amin, insya-Allah. Dan bagi saya mewakili Tenaga Nasional, ingin mengucapkan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami semua. Ucapan istimewa untuk isteri? Ucapan istimewa, insya-Allah tahun ni kita raya di kampung dengan anak cucu je kan. Yang penting jaga elektrik, jangan sampai elektrik lebih daripada yang sepatutnya. Betul. Kampung di mana tu, Datuk? Saya kampung di Keluang. Saya orang Johor. Johor. Tapi dah memang duduk di Selangor dah. Baik. Okey, salam buat isteri, salam buat keluarga. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Insinyur Teknologis Syamsul Ahmad selaku Ketua Pegawai Regulatory dan Stakeholder Management. Terima kasih sekali lagi atas segala ilmu, tips yang bermanfaat yang dikongsikan bersama dengan kita. Diharapkan menjelang musim raya nanti kita semua lebih cakna dan peka tentang penggunaan tenaga elektrik kita. Baik, sekejap lagi saya akan kembali bergabung dengan Abang Long Fahrin Ahmad. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih, Yana. Terima kasih. Wanita Hari Ini.